menyampaikan kuliah, dipersilakan. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana qudwatina uswatina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, yang kita muliakan saudara pengurusi majlis kita pada malam ini yang baru sekejap tadi memberikan ucapan haluan, yang kita kasihi seluruh sah kepimpinan ahli jawatan kuasa Masjid Kampung Bukit Kandis, Kuala Terengganu, para imam, para bilal, hadirin hadirat tetamu Allah semua. Kita ucapkan syukur kepada Allah dengan limpah dan kurnia kita dikumpulkan oleh Allah malam ini di Masjid Kampung Bukit Kandis, dan dalam majlis ilmu mudah-mudahan diberkati, mudah-mudahan dirahmati. Semoga apa yang kita buat ini terhitung sebagai amal soleh yang akan ditulis dalam buku amalan kita, memberi kebaikan bagi hidup kita di dunia, dan kita harapkan sangat harta yang akan bernilai di sisi Allah pada hari kita beramai-ramai bertemu dengan Allah di yaumul mahsyar nanti, insya-Allah. Jadi untuk ceramah jemputan ini saya akan tazkirah dulu lebih kurang setengah jam atau lebih sedikit, dan masa selebihnya untuk menjawab soalan. Siapa yang berkeinginan bertanyakan soalan boleh tulis sekarang dan sampaikan soalan-soalan tersebut ke hadapan. Tapi soalan yang ada ni ada 500-600 dah masa. Kena jawab kata pun habis kedak tu dah tahu. Kalau jawab panjang-panjang rasanya sesal malang ngundik mamang lagi. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ainani la tamassahuman nar ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah, rawahu Tirmizi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang dikenali dengan Ibnu Abbas, iaitu Abdullah bin Abbas, salah seorang sahabat besar Rasulullah SAW. Kata Ibnu Abbas, sami'tu, aku telah mendengar akan Nabi atau Rasulullah berkata atau bersabda, dua mata tidak disentuh oleh api neraka. Yang pertama, mata yang menangis kerana takutkan Allah, dan yang kedua, mata yang tidak tidur menjaga negeri umat Islam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Dia kalau kata daripada maknanya sahabatlah, kalau oleh maknanya ulama yang menyimpan hadis itu di dalam kitab-kitab mereka. Sebab tu hadis ini daripada Ibnu Abbas, sahabat Nabi, oleh Imam Tirmizi dalam kitab Sunan Tirmizi. Bila sebut hadis, siapa yang dengar maka dia jadi orang yang terbaik. Kerana apa? Kerana hadis ini keluar daripada mulut orang yang terbaik. Allah jadikan macam-macam makhluk. Dijadikan langit, dijadikan bulan, bintang, planet, ada matahari, ada laut, gunung, ganang, jin, malaikat. Habis benda Allah Ta'ala cipta. Semua tu yang paling mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh kerana Nabi makhluk yang paling mulia, maka jadilah ucapannya ucapan yang paling mulia. Siapa dengar hadis, dia menjadi orang mulia. Walaupun orang hina dia, walaupun dia rakyat merhain, walaupun apa kedana basak terai, tapi dia dengar hadis, dia jadi orang mulia. Kerana dia dengar perkataan daripada makhluk yang paling afdal. Apa makna hadis? Ma udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw na'tin aw takrir. So, segala yang disandarkan ataupun didatangkan daripada Nabi, sama ada berupa ucapan atau perbuatan atau sifat atau kebenaran. Yang banyak daripada hadis sampai kepada kita, yang paling banyak ialah hadis kau dan hadis fi'il. Hadis kau ni maksudnya hadis ucapan. Siapa yang berkata? Nabi berkata. Contoh hadis ucapan tadi, hadis yang kita baca tadi. Kata Ibnu Abbas, sami'tu Rasulullah yaqul, aku telah mendengar Nabi berkata begini, begini, begini Nabi bercakap. Itu panggil hadis
Hadis perkataan, Nabi mengeluarkan perkataan. Ada satu lagi hadis yang banyak juga sampai kepada kita dalam kitab kita hadis, dipanggil hadis fi'li, iaitu hadis perbuatan. Nabi tidak bercakap dalam hadis itu, Nabi berbuat. Tapi Nabi sahabat tengok. Nah, contohnya kata sahabat, ra'aitu Rasulullah SAW yauma fatil Makkah ala ra'sihi imamah sauda. Aku lihat akan Nabi pada hari Fatul Makkah ada serban hitam di atas kepalanya. Nah, Nabi tak bercakap dalam hadis, okey? Sahabat kata aku nampak begini, Nabi begini, Nabi ambil wuduk begini, Nabi takbir begini, Nabi musafir begini. Nah, tu. Baik, balik kita kepada hadis ini, kata Rasulullah SAW, ainani, dua jenis mata, la tamassahumun nar, tidak menyentuh kedua mata ini oleh api neraka. Dua mata tidak kena api neraka. Sentuh maknanya masuk neraka lah. Nah, batu dalam Quran kata, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan sekali-kali hati kamu menyebelahi orang zalim. Pasti kamu akan disentuh oleh api neraka. Sentuh itu maksudnya masuk. Nampak? Bukan mari api lari lalu. Tak. Mana kita ni masuk dalam api. Itu makna sentuh. Ayat Allah kata sentuh. Dia sentuh ni banyak bahasa. Makna sentuh maknanya jimak ada. Nampak? Dalam bab janabah. Sentuh maknanya pegang dengan tapak tangan. Ada juga. Sentuh makna kulit dengan kulit. Aula mastumun nisa. Atau kamu bersentuhan laki-laki dan perempuan bighairi hail, dengan tidak berlapik, batal wuduk. Itu sentuh lain. Dalam hadis ini sentuh makna masuk. Macam ayat Quran tadi, jangan kamu cenderung kepada orang zalim. Hati kita ni kalau berasa betul orang zalim ni, masuk neraka dah kita lagi. Kita ni bukan orang zalim. Faham? Orang zalim dah masuk, duduk dalam tu dah. Kita ni berasa betul dah ni orang zalim. Nampak? Nampak? Maknanya tarkanu tu tamilul qalbu, hati cenderung, hati menyebelahi. Tangan tak wakah lagi ngundi, hati baru menyebelahi. Faham? Tangan tak tolong lagi, nak masuk neraka dah. Allah Rabbi. Sebab itulah hidup ke di dunia ini banyak sangat kena ada tegorang-tegorang. Sebab tu banyak turun ayat Quran tegur kita. Banyak dalam hadis tegur kita, kalam ulama lebih banyak lagi. Dua mata tidak akan masuk dalam neraka. Apa sebut bab neraka? Kerana akhirat dua saja. Tak ada tempat yang ketiga. Atas dunia boleh kita lari, pusing U-turn, boleh spin, boleh pusing macam-macam hak. Tengok atas ke depan tu, Sipang Bukit Tunggal DJ tembok ku sebang sakit. Sebang sakit ada terapik pula 5 orang duduk Thailand, aku kapur bating. Kapur bating ada pula bomber skap kat tengah jalan komando. Kau perahu balik kau tu takik. Faham? Banyak boleh lipat, boleh tembak. Faham? Akhirat ada. Parti mana ke, kumpulan mana ke, grup mana dua. Fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Satu kumpulan manusia ke dalam syurga, satu kumpulan manusia ke dalam neraka. Tutup pintu neraka, tutup syurga, tak ada orang dalam luar. Nampak? Dah kita nak pilih pintu mana? Pintu syurga. Syurga ni orang kafir nak masuk. Orang kafir nak masuk syurga. Orang kafir semayang tak? Semayang lah. Semayang cara dia. Faham? Beribadat cara dia. Kita cara kita. Faham? Lepas tu kalau nak semayang kena ikut cara kita. Jangan cara orang. Faham? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayang, tapi bukan ikut semong macam hak aku ajar mu semayang. Jangan ikut orang kafir. Faham? Kerana orang kafir ni batil, sesat, tidak betul. Dah akhirat tempat dia api neraka. Datuk ke, tasri ke, raja ke, presiden ke, perdana menteri ke, kalau kafir masuk neraka. Ada orang tanya dah, kalau orang kafir baik, dia suka sedekah, dia banyak tolong orang, buat baik ke ibu bapa, buat rumah anak yatim. Pernah ditanya soalan itu kepada Syekh Ibn Hajar Al-Haythami rahimahullahu ta'ala.
Jawab beliau, akhir di dunia ini Allah balas kebaikan orang kafir yang suka melakukan amal soleh. Contoh bersedekah, contoh hubung silaturahim, contoh memuliakan orang tua, contoh menekasih kepada makhluk. Nampak? Allah balas di dalam dunia dua cara. Yang pertama, dipanjangkan umur. Yang kedua, dimurahkan rezeki. Orang kafir tu kalau orang Islam lebih lagi. Lepas pada mati ada. Kerana orang yang mati dalam kafir, dia akan jumpa dua azab. Tak kira kafir apa jenis pun, kafir wasang, kafir etis ke, kafir ke, kitabi ke, sebut nama kafir, dua azab. Mati, dua ni akan jumpa. Satu, azab di alam barzah. Yang kedua, azab di neraka. Alam barzah tu neraka tak? Neraka dah. Neraka betul? Tak. Neraka kecil. Nampak? Dia api dah, tepat kan kena seksa dah. Tapi tidak sehebat neraka akhirat. Nampak? Sebab tu kalau ada kematian, kita doa guna kepada mayat. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wala hufratan min hufarin nar. Ya Allah, jadikan kuburnya satu kebun dari kebun-kebun syurga. Kerana orang mukmin, orang yang Allah kasih dalam alam barzah seperti dalam syurga, walaupun bukan hakikat syurga sungguh. Maknanya dalam nikmat, tapi lebih nikmat syurga di akhirat. Begitu juga wala hufratan min hufarin nar, jangan jadikan kubur dia ni satu lubang dari lubang api neraka. Kerana apa? Kerana dalam kubur ada nikmat dan azab. Ya ke tak? Ya tak ya? Orang tanya Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah isteri Nabi lepas Nabi wafat, mu selalu dengar Nabi semayang dalam rumah. Lepas dia baca tahiyat akhir fil alamin innaka hamidum majid, sebelum salam Nabi baca benda. Aisyah kata dia tak pernah tinggal, Nabi tak pernah tinggal sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa azabil qabri wa min azabin nar. Aku minta berlindung daripada kekufuran, daripada azab kubur, fitnah kubur, daripada azab api neraka. Nabi minta berlindung dari azab kubur. Maknanya azab kubur tu ada tak? Kalau tak ada, apa Nabi nak minta berlindung? Faham? Nabi bukan macam kita, bodoh. Faham lagi? Nabi dia minta tu berlindung benda yang ada. Allah sudah wahyukan kepada dia ada azab kubur. Maka Nabi ditunjukkan azab kubur, Nabi takut kena kepada umat. Dan Nabi ajar berdoa, dia sendiri yang berdoa minta berlindung supaya kita ikut berdoa. Janji Allah, para Nabi tak ada masuk neraka. Umat Nabi. Tidak ada sebarang hadis kata ada Nabi masuk neraka, tak ada. YB ada. Tapi kalau Nabi tak ada. Kerana mereka maksum. Faham? Nabi yang maksum minta berlindung daripada neraka. Sebelum neraka besar, neraka di alam barzah. Nabi berjalan dengan sahabat-sahabat, siapa dua ti kubur, Nabi berhenti. Nabi kata, innahuma yu'azzabani. Kedua penghuni kubur ini sedang kena azab. Mana ada tak azab? Sahabat tak nampak. Nabi nampak tak? Nabi nampak. Sebab apa? Sebab dia bukan macam kita. Faham? Dia dipilih oleh Allah, bukan dengan pilihan raya. Faham? YB kita yang pilih. Sebab tu YB ada yang cakap benar, betul tak? Ada yang cakap pelawak. Hak ramanya pelawak. Faham? Sebab apa? Sebab kita yang pilih. Dan kita siapa? Kita bapak pelawak. Faham lagi? Jadi hak kita pilih, lebih kurang kita jadi Nabi-Nabi siapa pilih? Bukan ngundi nampak? Allah yang pilih. Maka man usima minal ismi, mereka yang Allah jaga daripada melakukan dosa. Tak?
Jadi Nabi berdoa minta berlindung dari azab kubur. Yang kita bimbang lagi azab neraka. Ada orang yang diazab di alam kubur, tapi dia diampunkan di padang mahsyar, tak masuk neraka. Nampak? Dua mata tidak akan masuk dalam api neraka. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah. Mata yang ketika hidup dalam dunia, mata itu menangis kerana takut kepada Allah. Di antara faedah Tuhan jadikan mata ialah menangis. Nampak? Kita tak menangis skodeng. Ada mata buat skodeng tengok orang berok. Faham? Skodeng orang tengok kopek orang. Faham? Tak? Mata tu kau tak tahulah guna. Faham? Ke tak betul? Dua mata tidak akan disentuh oleh api neraka. Maknanya dua mata ini tidak akan masuk neraka. Kata Al-Hafiz Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, bukan makna mata tak masuk, tuang masuk. Bukan makna tubuh masuk neraka, mata duduk luar. Bukan gitu. Maksudnya, itlaqu bil juz'i wa iradatul kulli. Ibarat tu sebut mata je tak masuk neraka. Maksudnya ialah keseluruhan, iaitu tuang mata tu sendiri tidak masuk neraka. Faham lagi? Bukan makna mata tak masuk, tuang angus letung bahar di api, mata duduk luar gelik itu. Bukan gitu. Faham? Lagi bodoh je bahar mata tak masuk. Faham? Maksudnya keseluruhan ampunya mata diselamatkan Allah daripada masuk neraka. Kerana kita ni, kalau kita timbang sekarang, masuk neraka. Akhirat kat kita timbang. Dia panggil antara nama-nama akhirat. Nama akhirat, nama kiamat ni ada 100, kata Imam Ghazali. Nama paling viral dua. Yaumul Qiyamah, Yaumul Akhirat. Kenapa panggil hari kiamat? Kerana hari itu bangunlah manusia dari kubur masing-masing. Orang Arab ni kalau bangun, dia panggil qiyam. Okey? Atau berdiri. Qama Zaidun. Berdirilah si Zaid. Qama yakumu qiyamah. Nampak? Qiyam makna berdiri. Pada hari itu, semua kena berdiri untuk dibicarakan di hadapan Allah. Hari kiamat. Hari berdiri. Nama kedua paling viral, Yaumul Akhirah. Apa dia panggil hari akhirat? Kerana alam kita ada 5 saja. Alam roh, alam kandungan, alam syahadah sekarang dunia, alam barzah, alam kiamat. 5 alam. Kita sekarang alam ketiga. Ada berapa lagi? 2 lagi. Alam barzah dan alam akhirat sebenarnya satu alam dibahagi 2. Kerana bila masuk ke alam barzah, sebenarnya itulah alam kiamat. Kerana kiamat itu ada 2. Kiamatul sughra wa kiamatul kubra. Kiamat ada 2. Kiamat kecil, kiamat besar. Kiamat kecil, mati. Kiamat besar, runtuh langit kayak gini. Nampak? Tok nenek moyang kita hak mati Covid, yang mati lama-lama tu. Tu dia sudah kiamat. Al-mautu kiamatun faman mata faqad qamat kiamatuhu au kama qala. Hadis. Mati itu adalah kiamat sebenarnya. Barang siapa yang sudah mati, maka telah berdirilah kiamat baginya. Batu ulama kalau cerita bab kiamat, dia bermula dengan mati, bukan dengan pecah langit. Imam Al-Qurtubi dalam kitab Tazkirah, dia bab mati tu. Dia mula bab tajuk pertama kematian, keluar roh gitu begini. Jadi kita kayak gini akan lalu 2. Sama ada azab kubur ataupun azab neraka akhirat, kita tak mahu. Kita banyak dosa daripada pahala. Siapa sini dalam masjid dia banyak pahala dari dosa? Cik bangun, aku nak pelakong gelah tak pala. Nampak? Sedangkan sahabat Nabi radhiyallahu anhum jumpa Nabi mengadu banyak dosa. Tiba-tiba kita orang Bukit Kandi kata banyak pahala. Oh sedap gamuk. Faham?
Kalau kita banyak pahala berasa-berasa lah, tak usah layang. Itu khotir syaitan. Syaitan kata, saya mu banyak pahala, banyak. Dah sedaknya aneh. Faham lagi? Tapi ramai orang terpedaya dengan tipu daya syaitan. Syaitan ni musuh kita. Sahabat dia orang kafir. Faham? Jadi kita guna ni, jadi pelik. Nak dengan sahabat syaitan pun buat saing. Dengan syaitan pun kita buat saing. Habis benda Allah suruhlah kita jauh, kita buat saing. Nak? Nampak? Tak boh belaka. Nak? Jadi kalau kata dalam hati, berasa ke molek aku. Bukit Kandis ni jarang nak jumpa molek macam aku. Kalau gitu tak apa dah tu. Macam mabuk ketung lah tu. Nah, jangan berasa baik. Orang jahat ialah orang yang rasa baik. Orang dah pakar, orang yang rasa dirinya molek. Mana orang baik? Orang yang nampak dirinya tak molek. Dalil Nabi bersabda, iza aradallah bi abdihi khaira basarahu bi uyubi nafsihi atau kama qala. Apabila Allah nak jadikan seorang hamba-Nya jadi baik, maka Allah akan jadikan hamba itu mula nampak kelemahan dan kekurangan dirinya sendiri. Nampak? Bukan kita nak nafi amar ma'ruf nahi munkar, tapi yang paling penting muhasabah diri. Nak? Dan masuk syaitan berasa pandai lah tu. Nak? Kena masuk syaitan, tak nanti orang dengar. Kena walai ustaz anyuk. Ada ustaz dia ngajar, dia kata, kita ni jarang orang pandai macam kita. Nampak tak? Alah bodoh. Jangan. Dah. Mu duduk meja gini, ada speaker depan, beribu orang mari, mungkin ingat satu pepatah Arab. Rubba sami' abqahu minal mutakallim. Betapa ramai pendengar sebenarnya lebih mahir dari yang bercakap. Kita bercakap kerana orang jepuk bukan kita pandai sekali. Faham lagi? Nah, tapi ada ke otak-otak ngisap dadah, jadi mabuk, jadi sting, dia kata dia pandai sekali. Faham lagi? Jangan. Nampak? Allah pun tak suka kalau kita menyucikan diri kita. Betul tak? Nah, orang-orang bijak-bijak semua berasa jahil belaka. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah berkata, setelah dia berguru dengan 1000 lebih guru. 1000 lebih dah guru dia. Guru fiqh, guru hadis, guru tafsir. 1000 orang lebih dah. Dia kata gua ni, kullama zadani ilma, zadani fahma bijahli. Setiap kali aku bertambah banyak ilmu, bertambahlah aku tahu bahawa sebenarnya aku seorang yang jahil. Itu Imam Syafi'i. Faham? Kita baru pergi dengar 2 bulan buku kita beli suci haram. 2 bulan baru pergi dengar. Saya kata, Syekh, mu kelas-kelas Imam Nawawi dah. Faham lagi? Nampak? Kita pun dekat-dekat dah pasal. Faham lagi? Baik ngisak dah. Nah, tak usah mengaji lah, ngisak senang. Faham tak? Allah bala tu. Nampak dah. Dia boleh rasa dia tu macam ulama dah lah, bala tunggu. Tok Nali kata kalau dalam kita ni, kalau ada orang dakwa ilmu dia macam ilmu Syekh Ahmad Fatani, orang tu rosak akal. Nah, kita berasa kalau ilmu kita ni setara Imam Syekh Ahmad Fatani, Tok Guru Tok Nali, orang tu nak gila tu. Faham lagi? Tu belum zaman Imam Ibn Ghazali, Imam Nawawi, belum lagi imam-imam mujtahid. Ini amal lah ni. Dia tulis dalam Facebook, saya rasa dah Imam Pak Mazhab tak berapa tepat lah dalam soal ini. Aduh. Nampak tak? Nah, 99 jenis gila dia. Nah. Ada seorang laki-laki yang menghafal hadis. Dia hafal lebih kurang 1,500 hadis. 1,500. Dia pun jumpa Imam Hambali, ya Imam, berapa ribu hadis perlu dihafal jika dia nak buka mazhab yang kelima? Ada dah orang ikut sangat mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Pang, dia nak tengok kalau satu lagi mazhab dia nak buka. Dia hafal 1,500 dah, jarang-jarang orang. Dah 1,500 dengan sanad. Nah,
Jadi berapa banyak kena hafal hadis kalau tak perlu ikut mazhab? Maknanya tak payah ikut mazhab lah. Faham? Kata Imam Hanbali tak banyak, 300,000 hadis. Lagi tu kawan. Faham lagi. Dah umur tua dah baru boleh 1,500. Dan Imam Hanbali menghafal 400,000 hadis. Nampak? Sama ada hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis ahad ni ada 3 hadis. Hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Nampak? Itu Imam Hanbali. Orang yang paling banyak diriwayatkan hafal hadis ialah Imam Abdullah bin Mubarak. 1.2 juta hadis dalam dada. Faham? Imam Abdullah bin Mubarak ni di antara yang paling ramai, paling banyak hafal hadis. Dia bialang di pasar, di mana-mana orang ikut orang belakang. Bukan kata dia cakap, dia orang tulis kau. Nampak tak? Faham lagi? Kenapa? Kerana banyak hadis dalam dada dia. Faham? Jadi orang nak kopi semua. Kalau zaman ini kan nak kopi semua, jumpa dalam komputer. Nak? Faham lagi? Allah muliakan, Allah karamah muliakan, ditakrim dengan gitu. Nah, tu kamat tu. Faham? Boleh hafal hadis ratus ribu, puluh ribu, itu karamah juga. Al-khariqul lil adab, perkara yang mencari adab. Orang biasa tak boleh hafal, dia boleh hafal. Kita Melayu pelik, asal kamat aja jalan atas air. Nak kamat jalan atas air. Jalan atas air tu bukan kamat tu, leba. Faham? Nampak? Mata yang menangis kerana takut kepada Allah. Antara faedah mata dalam kitab-kitab tasawuf, kitab Syiarus Salikin, kitab Ihya Ulumuddin. Nah, ada sebut mata ni guna untuk melihat pada berjalan. Itu faedah. Tak ada mata, tak nampak, payah nak berjalan. Pegang situ, pegang sini. Nitah jalan, tepuh di lori, mampu kerah. Tak, ada mata senang berjalan. Antara faedah Tuhan buat mata guna untuk melihat Quran, melihat hadis, melihat ibu bapa, melihat perkara kebaikan, melihat alam yang begini indah, ru'yatul kasrah lil wahdah. Tengok bagai-bagai ciptaan Allah balik pada pencipta yang satu. Tak ada mata tak boleh tengok. Dan di antara nikmat mata ialah dapat menangis kerana takutkan Allah. Kita nangis buat apa? Nangis juga. Bang, anak dok pas biasa. Anak dok pas biasa nangis. Bang, takut dok dia makan darah. Nak? Bapa nangis dok boleh saka. Faham tak? Ingat ke boleh dok boleh skepeng. Ingat ke pok dara boleh? Rupanya tak boleh. Anak dara ada. Pok dara hijak tak boleh. Nangis. Tak boleh biti. Faham? Betul tak? Tapi bukan orang ukit kandil lah. Orang telaga daing. Tak perlu mari. Jadi siapa yang dalam dunia menangis kerana takut pada Allah. Apa takut pada Allah? Kata ulama' sama ada dia melakukan kesalahan atau tidak. Ada orang dia bila tak melakukan kesalahan pada Allah, dia tak menangis. Tapi bila dia melakukan dosa, barulah dia menangis. Ada tak? Tapi ada yang maqam yang lebih tinggi, dia tak melakukan salah, dia menangis tu. Kita ni buat dosa tambah tak menangis lagi. Oh, bala tu. Faham lagi? Dosa besar-besar gunung. Tapi kalau cakap belum ada jauh dah, rasa-rasa tak ada dosa sikit kat orang. Oh, tak kamu. Dia mengaku tidak berdosa. Wala tuzakki anfusakum. Jangan kamu bersihkan diri kamu, jangan. Allah tak beri. Allah nak dengar kita kata banyaknya dosa, ya Allah apalah aku. Faham? Kerana Allah ni Ghafurur Rahim. Faham lagi? Jadi kita menangis awal-awal. Siapa yang menangis sudah sini, tidak menangis lagi akhirat. Benar tak kita menangis takutkan Allah, takut dosa kita ni Allah tak ampun. Ingat, selepas kita melakukan amal taat, kena ada dua benda dalam hati. Yang pertama rojak, yang kedua khauf. Contoh semayang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, ting, buat mari dalam hati. Yang pertama rojak, harap-harap Allah terima solatku tadi,
dan rasa bimbang takut Allah tak terima. Takutnya kalau mu tak terima. Habis baca Quran, sadaqallahul azim, tutup Quran, harap-harap Allah terima bacaanku tadi. Aku bimbang takut Allah tidak terima. Nak, kita berasa beres sama dah. Orang kamu beres dah. Orang kita yang lagi dah beres dah. Lagi beres dah rebel. Lagi. Nak, nah, beres betul dah beres, jangan beres sama. Faham? Kena rasa takut Allah tak terima. Tak terima habis kita. Nak, banyak sebab tak terima. Semayang kalau berhadas tuan terima tak? Tak, rispekah berhadas tak terima. Nah, la yaqbalullahu salata ahadikum iza hadasa hatta yatawadda. Allah Taala tak akan terima satu solat kamu kalau berhadas sehingga dia mengambil wuduk. Tu patut ngaji fiqh, kena ngaji fiqh. Patut ngaji pula akhlak tasawuf. Mana? Fiqh comel belaka dah, syarat ada belaka dah, rukun ada belaka dah. Makan halal ke haram? Makan haram. Makan haram, go to hell. Mayang lagu mana pun makan haram, masuk neraka. Nampak? Kenapa? Kerana Allah tak terima kalau ada daging kita ini campur harta haram. Nabi sebut dalam hadis, kullu lahmin nabata min sutin fannar aula bi. Dua tempat kita akan pergi ke akhirat, satu syurga atau neraka. Siapa yang ada dalam tubuhnya daging yang campur daripada harta haram, maka layak ke neraka. Itu kita bimbang. Faham? Kita beli baju piti halal tapi ada sikit piti haram, tak terima dah. Nampak? Manishtara sauban bi asyarati darahima. Barang siapa beli baju harga 10 riyal, dirhamun minha min haram. Serial daripada 10 itu haram. Mana 9 riyal, 9 ringgit duit halal. Serial ya duit haram. La yaqbalullahu salatahu ma dama fi. Allah Taala takkan terima solatnya selama dia pakai pakaian tu. Ambos riyal dengan 9 riyal, kira ke orang serial dah. Kerana hak haram campur hak halal, menang hak haram. Iza jitama al halal wal haram faghulibal haram. Apabila harta haram campur harta halal, gau roti canai, maka menangnya hukum haram. Nampak lagi? Bubur ais gatang, tai ayam munas sudu. Gau. Hok baru berok panah. Mu nak makan tak? Ambo nak makan segatang ni bubur. Suci. Tiap ayam sudu kecil je. Dah makan dah. Dah kalau bubur sudu tiap ayam segatang. Faham lagi? Itulah harta kita di akhir zaman ni. Banyak orang haram. Batu kena banyak istighfar. Orang yang rumah dia ada tangga, ingat pijak tangga, anak tangga, astagfirullah. Kalau kita ada 10 anak tangga, naik 5, naik lagi 5. Kan rumah terai, 2 tekak. Gini 5, gini 5. 10 istighfar. Betul tak sekali naik? Astagfirullah, 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 astagfirullah. Sampai atas. 10 kali istighfar. Betul tak? Tak ada arah dah kalau nak main spesial lain. Nak? Mana? Dosa banyak. Istighfar tu, astagfirullah, aku meminta keampunanmu ya Allah. Allah ni bila orang minta, termasuklah doa. Doa ni minta pada aku, termasuk minta ampun. Astajib lakum, garanti Tuhan ampun. Siapa istighfar, garanti Tuhan ampun. Allah tak kata astajibu lakum, baca dengan damah, baca dengan sukung. Kalau baca dengan damah, boleh jadi aku ampun, boleh jadi tidak ampun. Tapi kalau astajib, mati dengan sukung apa? Mana mesti aku ampun. Faham lagi? Nak pergi KL, siapa kat tu Kek Jong keting,
buka tu. Mang. Ambil sebeh pegang sabarullah, 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 sabarullah. Sampai bukit besi 700. 700. Sampai bukit besi. 700 sabarullah, sabarullah. Kalau bawa 140 kan. Dapat 700 istighfar. Dalam 700 tu, ya Allah terima. Apa habis dosa? Betul tak? Dah. Kita gantung saja je sebeh. Sebeh gantung saja di cermin tengok belakang. Dia buat apa banyak dengan sebeh Dah orang 3 kali pergi Mekah, 3 kali beli. Dah buat apa mau gantung sini? Dah kawan aku gantung, aku tengok lawa juga. Aku pun gantung retek. Mujuk kawan mu dak gantung rehat. Kalau gantung kawan mu gantung rehat, mubur rehat tek situ. Faham? Itu ada alatul ibadah, alat ibadah tidak berpahala kalau kita gantung saja. Ambil guna. Tak? Ambil, pegang, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Siapa tu bukit besi, ting, sakut dah, tak apa dah. Kerana banyak dah kita istighfar. Menangis. Bapa kita menangis, takut. Kerana bila ditimbang, berat sebelah dosa sikit saja. Wa amman khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Bila ditimbang kurang sedikit saja berat pahala, berat sedikit dosa. Tak dapat syafaat, tak dapat keampunan, masuk neraka. Fa ummuhu hawiyah, maka dia kembali dalam api. Timbang-timbang pada hari kiamat, kalau banyak belah pahala, gembira. Timbang dosa 900 kilo. Nampak? Dramang Beng Osman, Kampung Bukit Kandih. Contoh. Dosa 900 kilo. Pahala 1000 kilo. Gua ni masuk syurga. Masuk syurga. Kalau 900 tadi tidak diambil kira. Fa huwa fi 'aisyatir radiyah. Kerana lebih belah pahala, dia akan duduk pada kehidupan yang dia suka, iaitu syurga. Cik Minah binti Long, Kampung Telaga Daing. Dosa 1000 kilo. Dah buat apa pun memang akhirat. Dah tak? Pahala 999 kilo. Kurang sekilo. Warna kamu? Masuk neraka. Tepik Cik Minah. Ya, tu ada pahala tu. Hak dak mari terus sejik. Aling. Orang ngajar kuliah subuh dak mari, duha pun dak mari, jemput mari daripada ulama daripada Patani, dia dak mari, jemput ulama dari Kuala Lumpur dak mari juga. Faham? Habis tok guru dah mari sejik dia dak mari, tak ada kena dia cari bitih tu. Cari bitih. Pagi petang pagi, pagi petang pagi. Kalau rajak pergi sejik, sakit. Warna maklum dak pergi sama sejik Bukit Kandih kita habis orang tok guru dah kita jemput. Maklum dak aja mari pun sekali apa. Kita nak pergi sangat. Pak gitu tapi gitulah. Dak boleh nak duduk lama. Jadi tu baik tahi. Dak boleh duduk lama sejik takut tubik najis. Pula dah. Faham? Takut sakit lutut, waktu tubik gembar, tu cabut mata, macam-macam hal. Faham tak? Dah mati baru mari jenazah maklum. Sayang sejik. Nah, apa kejadah mati baru mari. Allah bala tengoklah. Kereta Tuhan beri, hak tu akzia. Hak tu wirra. Hak tu wajah. Banyak Tuhan beri nikmat, tapi tak sampai sejik. Ada orang rumah dia atas bukit sikit, sejik bawah. Kalau nak pergi sejik, dah payah start, dah payah ambil nak uci. Dia jatuh handbrake. Gostar masuk dalam sejik. Lalu balik suruh Tok Imam Tok Siok tolong mula. Faham? Dah mari juga Albinawe tu lah. Dah mari bala tu. Tahu tak? Dia kira lalu pagi sekali depan sejik, petang balik blok kot sejik. Dia tu macam Israel dak mari sejik. Faham lagi? Tapi muka Melayu. Perangai macam Israel, macam Zionis.
Dan yang kedua, mata. Jadi mata yang di atas dunia ni banyak dosa guana pun, kalau duduk menangis takut kepada Allah, Allah beri keampunan insya-Allah. Mata orang beriman dia melakukan dosa. Tapi orang beriman bila dia lakukan dosa, selepas dia buat dosa, dia datang rasa sesal. Itulah orang beriman tandanya. Bukan orang beriman mana orang tak buat dosa. Orang tak buat dosa tu para nabi, para rasul. Tu maksum, kita maksum. Kita buat dosa tapi tanda ada iman. Selepas buat dosa, sama ada dosa kecil, dosa besar, rasa tersalah, rasa bersalah, rasa kesal melakukan kesilapan. Tanda dia orang beriman. Yang kedua, ainun batat, mata yang berjaga tidak tidur, tahrusu fi sabilillah, berjaga malam pada jalan Allah. Termasuk para mujahidin, tentera-tentera negara Islam yang berjaga di sempadan daripada serangan musuh dan sebagainya. Nampak? Dulu tahun 90-an perang Bosnia dengan Serbia, ingat tak? Budak-budak muda tak dang. Ingat tak? Apabila Yugoslavia berpecah setelah kejatuhan Rusia, 5 negara jadi Yugoslavia jadi 5 negara. Jadi Macedonia, jadi Serbia. Dalam 5 negara satu saja Islam, iaitu Bosnia Herzegovina. Jadi diserang oleh negara Kristian Serbia, ditembak dan sebagainya. Jadi mujahidin Bosnia, Islam Bosnia berjaga di sempadan. Tidak tidur malam. Mata tidak tidur malam kerana jaga daripada dicerobohi musuh-musuh negara. Pun mata itu dijanjikan oleh Nabi tidak akan masuk syurga. Tidak akan masuk neraka. Faham lagi? Itu kepentingan orang yang menjaga negara umat Islam. Kita tidur kerang-kerang, tentera berjaga. Sekarang peperangan dapat syahid. Waktu siangnya kena uji sama Palestin. Bukan Palestin, seluruh manusia diuji Allah. Malaysia diuji, Palestin diuji, Syria diuji, Iraq diuji, Libya diuji, Maghribi diuji dengan cara masing-masing, dengan mana pelan yang telah digariskan oleh Allah. Palestin diuji dengan pencerobohan Zionis, susah dan sebagainya, rumah kena tembak dan sebagainya. Kita diuji dengan harta benda. Betul tak? Kalau tak diuji, tak naik martabat kita. Dengan diuji itulah dapat mana yang terbaik. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kami teh kamu, kami uji kamu untuk mendapat yang imtiaz, hak cemerlang, hak mana lulus molek. Baru dapat maqam ahlillah, ataupun orang yang akan dapat nikmat Allah yang berkekalan di akhirat sana. Uji sini. Nampak? Berarti di Padang Mahsyar tak ada madrasah, tak ada orang ngaji Padu Ain Padang Mahsyar. Faham lagi? Tak usah Padang Mahsyar, di hospital ada dah. Faham? Dia masuk wak, tak pandai nak semayang cara duduk, tak pandai nak ambil wuduk cara ada plastar. Ada tak ustaz pergi ngajar? Tak ada. Dah masa ni nak ngajar, nak belajar masa ni, masa sihat. Ikhtanim khamsan qabla khamsin. Rebut 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Antara Nabi kita buat sihataka qabla saqami. Rebutlah masa sihat sebelum datang masa sakitmu. Dah mu sakit nak ngaji mana? Ustaz nak pergi naik tu tekad 8 pergi ngajar membawa kitab. Baik pergi selfie dengan Messi. Lawa-lawa pada layar kamu. Orang awak ngajar sejik mu dah pergi. Mu sakit pita nak suruh lagi. Banyak cantik. Faham lagi? Masa ni, masa kita semayang berdiri ni, boleh berdiri, gagah lagi, boleh akak besi, kita belajar semayang duduk. Belajar semayang tertang. Belajar semayang nerak. Betul tak? Masa air tengah banyak ni, kita belajar tayamum. Kalau tak ada air. Masa kita hidup lagi ni, kita belajar mengerjakan apa benda ni, tajhiz untuk orang yang telah mati. Cara kita memandikan orang mati, cara kapankan orang yang telah mati, cara sembahyangkan orang mati, cara kita simpan orang mati sebelum kita mati. Jadi mata yang berjaga di jalan Allah,
sama ada dia itu menjadi tentera di perbatasan ataupun menjadi mujahidin daripada zaman perang Badar sampai perang Palestin dengan Israel, atau mata itu menjaga keselamatan sebagai polis, keselamatan orang-orang yang tidur nyenyak. Semua mata itu orang yang beriman, Allah akan balas di akhirat, tidak masuk dalam neraka. Mudah-mudahan kita diberi kebaikan oleh Allah daripada dunia sampai akhirat. Wallahu a'lam. Sebelum saya menjawab soalan-soalan, saya diwakilkan oleh pihak Masjid Kampung Bukit Kandis, Kuala Nerus melancarkan kutipan sumbangan derma. Yang sumbangan tuan-tuan dan puan pada malam ini, kita akan bina musalla madrasah Tuan Besar. Harga dia mahal ni, tapi bukanlah kita nak kutip semua malam ni. Ke arah itu. Lebih kurang kos semua 700,000. Petugas sila bangun sekarang untuk memungut sumbangan menggunakan karung seperti yang tercontoh di hadapan ini. Bermula dari dinding depan masjid, mari kumpul depan dulu, berjalan ke belakang. Tak dengar? Pelajar-pelajar madrasah Palestin. Mari depan dulu, jangan kutik lagi. Mari depan kat dinding dulu, duduk atur dulu orang, baru bergerak ke belakang. Gitu. Belah ni 3, belah ni 3. Pergi ujung nak ini, tengah nak ini, sini seorang. Lepas tu bergerak lurus saja. Ujung tu seorang. Ujung tu seorang. Adik ujung tu. Hak ni kat kipas ni. Kutik. Boleh bergerak. Bagi yang nak memberi sumbangan online, kita letak di dalam Facebook, dalam TikTok, dalam YouTube kita. Nombor akaun Bank Islam 130110025378 atas nama Ketuan Jawatan Kuasa Masjid Kampung Bukit Kandis. Yang nak bayar bil elektrik masjid, nombor akaun TNB 210053003600 atas nama Pejabat Agama Daerah Kuala Terengganu. Jadi nombor akaun bank masjid kita letak dalam Facebook saya. Buka Facebook, buka TikTok, buka YouTube, cari kuliah Maghrib Masjid Bukit Kandis. Kita tak buang lah. Tu nombor akaun bank masjid, bukan bank kita. Lagi. Kalau bank kita kaya lama dah aku. Bank masjid. Duduk mana-mana Kuala Lumpur duduk, Rusia duduk, Jerman pun, akak telefon, tarik nombor tu, dia akan keluar nama masjid tadi. Atau biti 100 riyal, 200 riyal. Insya-Allah. Belang tidur, belang belunjur, boleh bersedekah. Tak payah bangun start motor pergi masjid. Tapak belakang-belakang tu, nak bayar api pun boleh. Tanya masjid, call lu sekali berapa sebulan bil elektrik. Masjid kata 1,500 contohnya. Okey, bulan ni saya bayar. Faham lagi? Jadi bermula dari 1 hari bulan sampai ke 31 hari bulan, siapa saja yang masuk dalam masjid, duduk saja iktikaf, baca Quran, sembahyang, dengar habis lawak istighfar, pahala masuk dalam buku dia. Sebulan jadi orang kaya baru. Tak? Baik, sambil-sambil kita memberi sumbangan derma untuk masjid, kita tengok soalan orang Bukit Kandis kita. Jangan berhenti kutip derma walaupun saya sudah mula membaca soalan. Teruskan tugas sampai selesai. Soalan pertama, tanpa ayat Quran pada cermin kereta sebelah dalam, sebelah luar kena najis, adakah haram dan berdosa? Baik. Belakang kereta dia tanpa ayat Quran. Contoh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Contoh. Kereta Perdana Menteri. Orang yang pandai baca je. Orang tak pandai baca dia tak tahu. Tulis inna lillahi dia dengar. Dia tak pandai baca dia ke Waalaikumsalam. Dia kata Assalamualaikum. Kalau dia buta jawi, betul tak? Dia duduk kat tepi light. Mari bank jenazah, putih belah.
Beg jenazah tak? Berhenti belah kereta dia dengan bini dia nak pergi bandar. Berhenti api merah, beg jenazah berhenti belah. Dia tengok ada jawi tulis banyak kan. Beg jenazah kan tulis jawi. Dia kata kalau harap ni. Dia kata beg kalau harap. Tak nak kan ni. Waduh. Faham? Tu. Belajar. Jangan jadi jahil lagu tu. Jadi dia letaklah ayat Quran cermin sebelah dalam. Nampak ke sebelah luar. Tiba-tibanya berak di burung alik luar tu. Berdosa ke tak? Tidak berdosa. Bukan kita yang diletak taik burung. Tapi bila kita tahu wajib dibersihkan. Walaupun tidak bersentuh. Tapi keadaan itu tidak mulia. Ayat Quran ada najis di hadapannya. Sama macam kita ambil ayat Quran bubuh dalam pering. Ada cermin. Nah, bila ada tai cicak di depan cermin, kena buang. Walaupun tak sentuh dengan ayat Quran di belakang cermin. Kerana ada najis di hadapan ayat Quran, tidak nampak pada cara kita memuliakan Quran. Soalan seterusnya. Bagaimana kita nak solat jenazah gaib untuk saudara kita di Palestin yang mati syahid? Dan bagaimana cara niatnya? Dia kata di Palestin sekarang mujahidin bertempur dengan tentera Yahudi laknatullah. Dengan tentera Zionis. Kalau terbunuhlah seorang mati syahid di sana, kita boleh tak di Bukit Kandih di Terengganu ni nak semayang jenazah gaib? Dengar baik-baik. Semayang jenazah ni ada dua. Semayang jenazah hadir, semayang jenazah gaib. Semayang jenazah hadir ni ada dua juga. Yang pertama, mayat ada di atas depan kita. Macam bubuh depan masjid, kita ngadap mayat. Itu panggil semayang jemaah, semayang jenazah hadir. Ada satu lagi semayang jenazah hadir tapi sudah ditanam. Faham tak lagi? Mayat depan kita gak tapi dalam tanah. Okey. Satu lagi dia panggil semayang jenazah gaib. Apa makna gaib? Tidak ada di hadapan kita. Jenazah ada di Kuala Lumpur, kita semayang di Terengganu. Jenazah ada di Sarawak, kita semayang di Terengganu. Panggil semayang jenazah gaib. Tapi soalan dia yang mati syahid di sana, kita nak semayang di sini. Boleh tak jenazah gaib? Boleh tak? Boleh? Mazhab mana boleh? Mati syahid ni orang semayang tak jenazah? Haram semayang. Wala tusallu alaih. Jangan kamu semayang atas mayat yang mati syahid. Faham? Mu nak semayang ke mana? Faham? Tidaklah. Yang mati syahid. Ada pun yang syahid akhirat. Boleh kita semayang gaib. Faham? Kerana syahid ada dua. Satu syahid dunia. Iaitu mujahidin Hamas. Yang sedang berperang dengan tentera Yahudi dan terbunuh. Itu syahid dunia. Tidak dimandikan dan tidak disemayangkan mayatnya. Faham tak lagi? Kerana Allah sudah ampun semua dosa. Dan darah-darah dia itu haram kita basuh. Fa inna damahu yafuhu miska yaumal qiyamah. Nabi kata maka sungguhnya darah yang mati syahid di peperangan itu akan mengeluarkan bau kasturi pada hari kiamat. Jadi tak ada. Kalau nak semayang boleh. Orang awam yang terbunuh dalam peperangan, dia bukan pergi berperang. Faham tak lagi? Maka itu yang panggil syahid akhirat, ditimpa bangunan, runtuhan dan sebagainya. Itu syahid akhirat. Soalan seterusnya. Apakah hukum main game sambil istighfar? Dia nak mainnya game dia sampai di kabur istighfar. Tak kira lah. Game tak ada. Benda makna game bahasa Melayu. Permainan. Apakah hukum bermain permainan? Tak boleh. Main atas main. Game tu main lah. Nampak? Hukum Islam ini dia tidak melarang kita bermain. Tetapi bukan kita dicipta untuk bermain. Faham? Apa hasibtum anna khalaqnakum abasa? Apakah kamu sangka aku cipta kamu hanya untuk bermain-main? Makna bermain itu tidak salah, tapi hidup bukan untuk bermain saja. Itu kena faham. Jadi kalau kita bermain, kita berhibur, kita berseni, kita bersukan, mulut pula kata istighfar, itu lebih baik. Sambil main kita, astagfirullah, astagfirullah. Faham? Subhanallah, astagfirullah.
Diriwayatkan Nabi Idris kerjanya menjahit. Nabi Idris alaihi salam, bila dia cocok jarum atas kain, dia kata subhanallah. Bila dia tarik, dia kata alhamdulillah. Akan dapat pahala. Banyak mana sehari boleh. Betul tak? Dia cocok, tarik. Cocok, tarik. Hang. Sebab itulah contoh orang mukmin ini sentiasa sebut Allah. Kalau kita sebut benda ada pakai jeng. Amal orang puang terutamanya. Kalau dia kejut, dia sebut ada pakai. Tahu tak? Amal gitu. Sebab apa dia sebut? Sebab dia latih dari zaman muda. Acu dia latih dari muda, dari kanak-kanak. Kalau terkejut kata subhanallah. Kalau panah ke apa ke, Allahu Akbar. Come on, let. Cicok jatuh atas tangan, Allahu Akbar. Come on, let. Pegang perut subhanallah. Ni tak, ni sebut benda. Berik basikal. Padahal sebut magak dah apa dah, tak boleh sebut subhanallah. Magak boleh tahan kira. Nampak? Seller. Boleh tahan. Kejut sebut seller. Dak berdosa. Ni berik tu. Siap dengan taranung, dengan kol-kolah, ikhpak hakiki tu habis. Nak? Molek ke tak? Tak molek. Terbawa-bawa sampai zaman tua. Betul tak? Dosa lagi boleh. Nak? Dia sebut subhanallah, alhamdulillah. Dia atas latihan. Biar jadi darah daging kita. Apakah kau masuk kerja lewat, contoh rehat pukul 1, 2, tapi dia masuk pukul 2.30 petang? Macam mana? Boleh. Kalau company itu bapak dia yang punya, boleh. Bapak dia, boleh ya? Tahu tak? Dah kalau bapak orang, dah boleh ya? Kita suka tak pekerja kita masuk lewat? Tak suka. Jangan buat kau orang. Membuat benda yang suka dah. Apa yang mu suka, hak tu buat kau orang. Apa yang kamu tak suka, jangan buat kau orang. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li nafsihi ma yuhibbu li nafsihi yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kamu sampai dia suka kepada orang lain apa yang dia suka pada dirinya. Tak? Soalan seterusnya. Sejak bila ustaz jadi penceramah? Kamu nanya. Cerita lama ni cerita lama. Biarlah ada orang tanya. Cibuklah sikit. Sebelum surah ladang tu atas rumah tu. Seorang je mengaji. Kitab Pati Faridah, Pati Musalli. Duduk atas lambu. Lepas tu jadi 3 orang duduk atas tangga. Daripada 3 jadi 5 ambil kursi buat atas tanah. Lala dak muat pergi surah. Surah tu pula ada rekod sejarahnya. Ngajar surah 3 orang dengar. 3 orang dengar, 2 tidur. Tapi dak meja gini, kotak bawah. Ada kotak tu kan. Ngajar. 3 orang tua. 3 ni tua belaka asal ni. 3 orang murid, 2 tidur. 3 tak bawa kitab seorang. Gini ya. 2 tidur. Tuhan uji. Biar. Janji baca. Faham lagi? Seorang saja tak tidur. Tu pun rupa-rupanya pekak. Lagi. Tapi dia anggur mau. Anggur mau. Dah biar dah. Tak? Ajar jaga. Bukan ramah gini selalu. Tak? Gitu hang. Tapi ngajar jangan nak keramah. Faham lagi? Balighu anni walau ayat. Jangan nak keramah. Faham? Sampaikan. Biar orang dengar seorang pun. Tak? Kita kadang-kadang kita nak ramah. Jadi tidak ikhlas. Tak? Tu yang dakwah-dakwah tu atas semua dalam WhatsApp. Tak? Ayat Quran lah, hadis. Tak? Bila orang tak like, left group. Apa? Kerana dia tidak kerana Allah. Kerana dia kerana Allah, dia dakwah tu, dia akan atok mu. Tak? Orang share tak share, dia peduli aku. Betul tak? Dia gitu. Soalan seterusnya. Apakah tugas Bilal? Adakah laung azan dan qamat je? Sakit hati ke Bilal pula. Mentang-mentang boleh tanya tak? Apa kerja Bilal? Qamat dengan azan saja? Ya, itulah kerja dia.
Hak lain saya tak tahu. Kerana Nabi yang kata man azana fahuwa yuqim. Siapa yang melaungkan azan, dia ada satu lagi tugas, iaitu iqamah. Jelas lagi. Dua tu lah kerja dia. Nak suruh dia kutip tak cicak pula. Betul tak? Tu noja. Noja. Tu nak kira tak berapa keping, JKK. Tu bukan bila. Tak. Bila azan dan iqamah. Man azana fahuwa yuqimu. Barang siapa yang azan, dia yang qamat. Mana seorang ada dua tugas, azan dan iqamah. Dalam kitab Muwatta Imam Malik, iza azana al-muazzinu adbar syaitan summa akbala wa iza uqimat. Nampak? Tengoklah kitab syarah dia, syarah Zarqani. Apabila melaungkan azan oleh Bilal yang bertugas, maka larilah syaitan. Kemudian bila dia qamat, lari pula sekali lagi. Itu tugas dia. Kemudian datang imam. Jadi tugas Bilal azan dan iqamah. Okey? Tapi Bilal itu biarlah yang kuat suaranya. Kerana Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, dia yang mimpi orang datang ajar kalimah azan. Cerita pada Nabi, Nabi tak lantik pun Abdullah bin Zaid menjadi juru azan pertama Islam. Nabi kata, mugi rumah Bilal ibn Rabah, ajar kalimah azan biar dia bang. Dia yang jadi Bilal. Kerana dia yang jadi muazzin. Kerana fa innahu anda sautan minka, kerana Bilal ibn Rabah yang paling kuat suara di kalangan kamu. Faham? Jadi Bilal nak kuat. Kalau tak ada suara dah, letaklah jawatan. Dah tunggu. Sebab mukhalifus sunnah. Faham? Kerana Nabi nak hak kuat. Sebab apa? Sebab dua. Yang pertama, sejauh mana sampai suaranya orang dengar dan orang dapat maklumat. Kerana ada azan ini artinya al-i'lamu bidukhuli waktu solat, pemberitahuan dengan masuk waktu sembahyang. Dan yang faedah yang kedua, syaitan lari sejauh mana dapat didengar. Tak dengar dah, kalau sekilo dia lari. Nampak? Sebab ada Bilal, dia sayang nak letak jawatan. Suara ada dah. Orang duk ambil wuduk kalah tak dengar. Bukan kata dia jauh sekilo. Wuduk di kalah tu, tak dengar dah. Jadi tak ada. Bukan Bukit Kandi atau lagu daing. Soalan seterusnya, apakah hukum boikot Israel dan sekutu-sekutunya? Ulama-ulama memfatwakan wajib memboikot Israel pada perkara yang tidak memudaratkan umat Islam. Faham lagi? Jadi mana-mana syarikat yang terang-terang bersekongkol dengan Israel atau terang-terang memberi sumbangan kepada tentera Israel, sedangkan tentera Israel ini membunuh umat Islam Palestin, maka wajib kita boikot. Cuma kita janganlah terburu-buru ikut suka kita nak kata syarikat ni syarikat tu sesuka hati. Biarlah dengan fakta yang telah disahihkan oleh orang-orang yang ada autoriti bahawa syarikat ini memang membantu Israel. Kadang-kadang tersalah. Ikut je tak boleh kok. Cuma boikot itu ada satu perkara yang kita dapat buat. Kita nak lawang Israel dari jauh ni Malaysia, nak lawang tentera dia tak urut kita. Kita nak pergi perang di Israel orang Bukit Kandi. Kawan ajak jalan malam, tubik minum air je, lama tak jumpa mong. Tak apa, aku tubik lah. Baru duk pegang pintu, telak bini. Lagi di mana? Masuk mula dah. Masuk mula lah rumah. Nak pergi Israel. Nak bawa dok. Nak. Dua bini pinggang macam kaget laga. Nak. Nyepek gitu tubik tarik lagi. Jadi bila dipatwakan ulama boikot, maka kita akur kepada ulul amri. Kerana ulama adalah ulul amri kita. Soalan seterusnya, bagaimana orang yang sakit berat nak mandi wajib? Mana bila terkena air, salah satu anggota badannya mendatangkan mudarat. Baik. Dia kata orang ni sakit berat, air kalau kena cabut kulit.
Kalau kena, cabut mata kena air. Kalau melebur kat tekak, cabut tekak. Guna kira, dengar baik-baik. Kalau kita tak dapat gunakan air, sedangkan air itu ada, bolehlah kita gunakan penggantinya. Apa dia pengganti mandi dan wuduk? Tayamum. Tayamum ni dua sebab. Pertama, tidak ada air. Yang kedua, air ada tetapi badan kita sakit, tak boleh kena air. Faham? Siapa yang badannya tak boleh kena air, maka dia boleh bertayamum. Contoh kepala pecah, bini tang latu-latu. Faham lagi? Tengok gambar selfie dengan awet mana, orang telefon dah nak delete. Faham tak? Bini tengok dah telefon lapuk bisuti. 3 jahit atas dahi. Jadi tepek dengan plaster lagi ni. Biar kamu tanya aku jawab. Aubuh plaster lagi ni. Kalau buka tubik otak. Kalau buka tetah jahit. Kalau buka darah kembur. Maka wajib basuh muka dulu. Faghsilu wujuhakum. Basuhlah semua muka kamu. Sampai kat bahagian ni sipang tayamum. Faham? Abi dah basuh sini semua. Jangan basuh tangan lagi. Wuduk basuh muka dulu. Faham? Kat sini tak kena air. Tayamum. Tepuk sekali, sapu tangan kanan, sapu tangan kiri debu. Tepuk kali kedua, sapu ke atas plaster. Masuk kau kata sah juga. Faham lagi? Lepas tu sambung basuh tangan, wuduk macam biasa. Faham? Soalan seterusnya, apakah hukum adik-beradik dua bermasam muka dalam tempoh yang lama? Masam tak apa, asal bertegur siapa. Yang tak boleh mani muka, tapi tak tegur. Faham lagi? Tapi boleh masam tak tegur lah. Di Jawa sah. Jawa. Dok Jawa Sulawesi pun tak boleh. Tak usah kata lebat adik-beradik ni. Tak usah kata pula Jawa. Begini, kita ni manusia. Bila manusia a'radul basyariyah. Tabiat manusia. Antara tabiat manusia tidak setuju angin. Betul tak? Jadi ada kala kita berselisih tak setuju angin. Jadi balah. Balah itu kadang-kadang anak beranak. Maka Nabi faham. Nabi kata jangan balah. Kalau balah juga, jangan lebih 3 hari. Faham lagi? Bukan tidak boleh balah. Kalau boleh, jangan balah. Bukan mana suruh balah. Kalau boleh, jangan balah. Kalau balah juga, kerana dah sakit hati sangat ni, jangan lebih 3 hari. Faham lagi? Jadi gitu lah. Tapi kalau masang muka, tegur sama, tanya khabar mau muka yang masang. Tak apa. Pasal jenis muka dia masang. Tak ada orang muka masang. Muka jelang korang dia. Kita pernah pergi makan satu kedai roti canai. Lama dah, tahun 90-an tu. Budak hak jaga tu muka dia macam jelang orang. Nak minum apa? Kita buat apa pula ni? Faham lagi? Kenal dia agaknya gocoh orang. Rupanya muka dia gitu. Bang, ada apa asal baik? Nak? Jangan. Kalau dekat adik-beradik, silaturahim. Putus dosa. Dalam kitab Al-Kabair, dosa besar. Imam Zahabi kata, silaturahim, adik-beradik. Tak? Jadi adik-beradik kita ngalah. Pak dara anak dara ngalah. Faham ngalah? Sakit hati. Tak salah sakit hati. Kerana hati kita payah nak jaga. Tapi jangan kita terjemahkan sakit hati itu sihir lah, kenak lah dan sebagainya. Nak jaga. Jangan sampai buat benda yang melampau sempadan. Siapa yang berhak ke atas harta pesaka si mati kalau tidak ada waris? Kalau tidak ada waris, hartanya bagi pada Baitul Mal. Faham? Baitul Mal itu harta yang dikumpul boleh digunakan untuk keperluan maslahat umat Islam yang ramai. Ada orang sesak, ada orang kesempitan dan sebagainya. Tak, itu Baitul Mal. Dapat pahala juga tuang dia. Ada anak puang seorang je, tak ada anak puang seorang separuh. Separuh lagi Baitul Mal. Contoh, okey? Apakah beza wasiat dan hibah? Wasiat ini ialah dikaitkan dengan lepas mati.
hebah ini tidak kait dengan lepas mati, pemberian saja. Saya hebahkan tanah ini kepada awak, contoh. Tak ada kait dengan mati lah. Tu faham? Hebah tu beri. Okey? Kalau wasiat begini, kalau aku mati, maka tanah aku hak di Bukit Kandih, bui ke Tok Bilal Sejik. Tu panggil wasiat. Faham lagi? Tapi kalau aku mati, lepas aku matilah, after I die, lepas aku mati, lepas aku meninggal dunia, lepas aku tak ada bila-bila, faham lah? Tu panggil wasiat. Dan syarat sah wasiat itu mestilah ada harta yang dijanjikan itu ialah milik si mati. Kalau bukan milik dia, tak sah wasiat. Anak dia tak ada wasiat benda ayah. Yang kata nak wasiat dengan anak-anak balik belakang dah. Gini kalau ayah ni rasa dah lama dah. Rasa dah dangun di mamang lagi. Kalau ayah mati, ambil belakang lah. Tanah orang Bukit Kandih kemung. Dah leh. Bukan tanah ayah. Tanah orang, tak leh. Dia kena tanah dia. Faham lagi? Dia kira bodoh orang sebut faham belakang. Dah. Soalan seterusnya. Nakal kau cek ni. Saya duduk Kuala Neru, kerja kat Besuk. Hari-hari saya ulang alik Kuala Neru Besuk. Kalau ikut jarak 2 marhala lebih, boleh tak solat jamak? Boleh. 4,000 hari pulang pun boleh. Kerja dia Puk Panda, Beruang Merah. Faham lagi? Ngatar daripada Bukit Kandih, ngatar Kota Baru. Pasal Kota Baru nak akal Syed Agam. Hari-hari kena atur 100 hari. 100 hari boleh jamak kosor. Bukan wajib, boleh. Tamu jamak kok pandamu. Bukan wajib jamak, bukan wajib kosor. Tapi kalau mu nak jamak sudah boleh. Faham tak ke? Sebab 2 marhalah. Tak? 2 marhalah. Sudah boleh. Saya ada bela kucing, betul? Bukan kucing indoor, outdoor speaking. Bukan kucing dalam rumah. Dia suka mari duduk atas jadah masa semayang. Sah tak solat saya sebab saya tak tahu dia ada najis atau tidak. Dia kucing dia mari duduk atas jadah. Dia duduk atas mana? Dia semayang atas kucing. Ke mana? Yang terang bagi jelas. Ke kucing mai duduk atas jadah, bila dia nak semayang, kucing tu lari. Dia semayang, bekas kucing duduk gitu. Dalam kitab Al-Um, Imam Syafi'i, Nabi kata, Iza walagal kalbu fi ina'i ahadikum fafsiluhu sab'an. Apabila datang anjing minum dalam tempayan, dalam bekas, dalam beldi kamu, anjing mari minum, maka basuhlah beldi itu 7 kali. Maknanya najis lah anjing itu. Okey. Lalu sahabat tanya, dah kalau kucing? Faham tak? Sahabat pun tanya, dah kucing? Nabi kata kucing itu tidak najis. Dia binatang yang berkeliling pada kaki manusia. Nak khabar sini, lepas tu ulama' fiqh dalam mazhab Syafi'i dan yang sependapat, hanya binatang yang najis ni hanya 3 je di atas muka bumi. Lain pada 3 ekor ni suci. Faham lagi? Ingat 3 ekor saja najis. Yang pertama anjing, yang kedua babi, yang ketiga Abang tu suruh mari dengar tak? Wa ma yatawalladu minhuma. Binatang yang lahir daripada skandal dengan keduanya. Nampak? Macam kanjing. Kanjing najis ya? Kanjing tu mak kambing. Ayah anjing. Tu be anak kanjing. Tu najis. Sebab apa? Sebab binatang najis dengan binatang suci. Kambing najis suci, anjing najis, menang najis. Faghullibal haram tadi menang yang najis. Faham tak lagi? Tapi kalau binatang suci dengan suci tak najis lah. Macam lentik. Lentik suci. Lentik tu pok lembu, mok itik. Faham lagi? Tu be anak lentik. Faham lagi? Contoh. Tu panggil. Tapi kalau lahir daripada pok babi atau pok tu anjing, maka binatang itu najis. Okey. Tolaklah anjing dan babi najis. Lain pada anjing dan babi, semua suci.
beruk suci, kera suci, lutung suci, siamang suci. Benda lagi. Binatang hak haram makan. Hak halal makan memang suci dah. Lembu, kambing, bigi, uta, faham? Hak haram makan. Naga suci. Dinosaur, T-Rex suci belaka. Rimau kotak, rimau belang, rimau jambu, suci belaka. Kita tengah sembahyang atas bukit, mari rimau jilat masa tahiyat, jilat jari, jilat, dah batal sembahyang, kita pun dah bau, maka baliklah kepada kucing. Kalau bulu dia itu tercabuk, pendapat yang muktamad, dimaafkan sehelai atau dua helai. Okey, boleh tengok Majmu', boleh tengok Asnan Matalik, Syekh Zakaria Ansari. Sehelai atau dua helai. 3 helai dan ke atas dikira banyak. 1 dan 2 dikira sedikit. Ala qalil kal adami, yang sedikit seperti tidak wujud. Okey, 3 ke atas tak boleh. Tapi ada satu qaulun dhaif pun dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang dhaif. Walaupun banyak dimaafkan, asal bukan sengaja kita cabut. Kalau sengaja cabut, bubuh di dahi, baru tak sah. Nak semayang, panggil kucing, cabut katu, botak dahi, barulah tidak dimaaf. Tak ada orang buat gitu, betul tak? Jadi jelas. Jadi lepas mu semayang, tengok ada 5-6 orang bulu kucing lekat di dahimu, kata kau dhaif, dimaafkan. Dah kita orang awam boleh dah ikut kau dhaif, silakan. Kerana kalau mu jadi mufti, tak boleh fatwa kau dhaif. Mesti kau yang 2 orang tadi qaulun mu'tamadun. Faham lagi? Itu adab mufti. Soalan seterusnya, bolehkah kita semayang sengaja lewatkan solat sampai pukul 12 malam waktu isyak atau sebelum waktu subuh? Dengar baik-baik. Solat 5 waktu. Dalam 5 waktu ini isyak lain dari yang lain. Kenapa? Kerana ada pandangan yang berbeza di kalangan ulama. Semayang subuh afdal awal waktu, semayang zuhur afdal awal waktu, semayang asar afdal awal waktu, semayang maghrib afdal awal waktu, semayang isya 2 pendapat. Pendapat pertama afdal tadi 8 suku aja. Pendapat yang kedua eret sampai ke tengah malam. Dua-dua ni pendapat ulama. Jadi kalau ada orang marah, buat apa ngajar panjangan nyawa semayang lewat isya, tumbuk tak hidung. Faham? Tak mengaji awak cakap banyak. Faham? Kana Nabi sallam akhiru salatul isya ila nisfil lail. Pernah Nabi melambatkan sembahyang isyak sampai tengah malam. Faham lagi? Jadi pandangan ulama, kalau tidak ada program majlis, kita sembahyang isya awal waktu. Kalau ada program, ada majlis, kita sembahyang lewat. Comel belaka dah. Faham? Cuma sembahyang isya ini ada khilaf mazhab. Tak, ada pandangan mengatakan sebaik-baik jangan lebih tengah malam. Dan boleh kita raih pandangan ini. Tapi dalam fiqh Syafi'i, muayyid dekat dengan subuh pun sah juga. Faham? Jadi nak dapat afdal jangan lebih tengah malam. Faham? Soalan seterusnya, berdosa tak kalau bini tolak pelawaan laki sebab penat? Dengar apa ni? Bila kita berkahwin, wajib kita kena layang kehendak suami. Tapi bukan isteri saja kena layang, suami juga wajib layang. Ramai orang salah faham. Dia ingat isteri je wajib layang. Tak, suami pun wajib layang. Maknanya jika isteri dia nak, faham tak nak benda? Kedak khabar ni. Faham tak? Jadi tak khabar pun faham lah benda-benda gitu. Kalau sifat 20 dah nak khabar tak faham. Kalau hak berakhir tu tak khabar pun faham. Alah bala tu. Faham? Tak apalah, biarlah. Ingatlah, kalau isteri kita nak, kita layang. Kalau suami kita nak, kita layang. Faham lagi? Litas kunu ilaiha, duduk baik-baik bersama-sama. Itu tujuan kahwin. Jangan kita nak suruh orang layang. Faham lagi? Nah,
Mau nak nikah kat gini, nak perempuan ke mana? Nak isteri solehah. Oh, sedap agama. Nombor ekor benar lah cek. Faham? Dia nak isteri solehah. Dah isteri solehah, nak suami soleh. Dah macam kau buat kering macam mana orang dia. Main nombor ekor benar lah cek. Faham? Jadi orang lelaki ni ramai agak yang mabuk tadi. Dia nak isteri solehah. Dia macam penyangak. Nak? Jadi biarlah sama-sama soleh dan solehah. Nah. Tetapi jika isteri kita menolak, boleh? Boleh. Asal tak boleh? Illa bi'uzrin. Melainkan dengan ada uzur, kata ulama. Okey? Jadi ingat kalau isteri kita ini letih, maka pandai-pandailah kita, faham tak lagi? Kita sebagai suami. Ambil masa yang dia tidak letih. Minimum kan? Kami ni orang budak letih. Betul tak? Dah duduk serumah dah bukan duduk hari ni sehari. 4-5 tahun dah duduk. Kalau dia letih masa ni, ambil masa dia dah letih. Okey, awak letih tak mau balik kerja, masa mana dah letih? Gini bang, bangun subuh esok. Betul tak? Kan suami isteri bincang molek. Tak? Sebab kadang-kadang dia letih sungguh. Ada yang letih pelawak. Kalau dia letih tu pelawak, berdosa. Kalau dia letih tu tak pelawak, kadar mana yang kita mampu layang, kita layang dulu. Tapi ingat suami, banyak kita memaafkan isteri kita. Jangan awak keras-keruk sangat. Memang kita pemimpin. Tapi rakyat kita itu sebenarnya banyak kelemahan. Soalan seterusnya. Saya kerja ngata, tapi ada produk yang diboikot. Apakah hukumnya? Hukumnya kalaulah maknanya dipatuakan haram hatta, baru kita tak hatta. Kalau tidak dipatuakan haram hatta, maka kita masih dimaafkan mengantar. Tapi kalau benda itu haram bangsa zatiyah, tak boleh. Macam marak, macam babi, tak boleh. Wala ta'awanu alal ismi, jangan tolong perkara dosa dah. Atas perkara ijtihad boleh tahan lagi. Soalan seterusnya. Bila kita dengar orang sebut Nabi, kita kena selawat. Atau bila kita lalu ke kubur, kena beri salam. Bolehkah kita hanya ucap dalam hati saja tanpa melapaskan? Boleh. Tapi yang sunnahnya, hendaklah kita lapas. Bila kita lapas, berbunyi. Bila berbunyi, barulah mayat itu roh mendengar. Faham? Kalau kita pergi rumah orang, kita nak panggil, nak pakai piti dia, nak pinjam lori dia, nak pinjam motosikal dia, kita beri salam dalam hati. Dia dubik tau. Duduk kat itu. Bini kata, benda gitu bang. Salam dalam hati bodoh. Bang. Tuan rumah dubik tau. Dah dubik ya. Ma min mu'min marra bi qabri akhihi. Tidak ada seorang beriman lalu pada kubur saudaranya, kana ya'rifuhu fid dunya, yang dia kenal mayat itu ketika hidup di dalam dunia, dia kenal. Faham? Wa sallama alaih, dan mengucapkan salam ke atasnya, illa arafahu, melainkan dia kenal orang yang datang. Wa radda alaihi salam, dan roh di alam barzakh menjawab salam yang diberikan. Jelas lagi. Dah kalau senyap dah, dengar dah. Itu kata, Nabi kata bila pergi di kubur, ucapkan salam. Kita ucap dalam hati. Dah kebala dah kata. Lepas kubur. Benda tu beri salam. Salam korok apa gitu. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Nabi sebut je lah. Nak salam sejahtera atas kamu, wahai penduduk kubur. Dalam hadis ya dara qaumin mu'minin, wahai penduduk negeri orang beriman. Kan jelas. Bagaimana nak kuatkan akidah? Yang pertama, betulkan akidah, kemudian amalkan kebaikan dan hilangkan kemungkaran. Dia akan menguatkan. Kerana iman itu dah turun dan naik. Dia boleh jadi turun boleh jadi naik. Naik dengan amal kebaikan, turun dengan meninggalkan kewajipan atau melakukan maksiat. Soalan seterusnya, boleh sikit lagi?
haram menyakiti hati ibu bapa. Apakah hukum ibu bapa menyakiti hati anak? Sama je, haram lah ke? Faham lagi? Nah, barangan bila kita jadi ibu bapa, kita rasa kita ada kuasa betul, boleh buat apa saja tentang anak-anak. Tak. Cuma dari segi adabnya berbeza. Anak tak boleh tinggi suara dengan ibu bapa, ibu bapa boleh tinggi suara dengan anak-anak. Tapi kalau benda yang haram, tetap haram. Faham lagi? Nah, anak haram mencarut ibu bapaknya, ibu bapa haram mencarut atas anak-anak. Anak haram melaknat ibu bapa, ibu bapa haram melaknat anak-anak. Faham? Sama saja. Soalan seterusnya. Bolehkah kita kumpulkan isteri-isteri sekali duduk di rumah yang sama? Pula dah. Dia nak kahwin 2, 3, 4, nak duduk serumah. Boleh atau tidak? Dalam kitab-kitab lama, kitab-kitab moden boleh. Hukumnya boleh. Faham lagi? Yang tak boleh ialah lakukan hubungan bersama. Tak boleh. Serumah boleh. Bini nombor 1 bilik depan, bini nombor 2 bilik belakang. Boleh. Tidak ada ulama kata wajib asing. Tetapi jika keduanya berbalah, wajib diasingkan. Kerana syarat sah menunaikan nafkah tempat tinggal, hendaklah rumah yang tidak ada orang yang berbalah dengan isteri. Betul tak? Sebab tu kalau dia, bini kita ni balah dengan kakak kita, kita nak mari duduk serumah hak kakak kita ada tak boleh. Dalam fiqh Islam tak benar. Wajib kita nak cari rumah lain. Kerana dalam rumah itu ada kakak kita. Kakak kita musuh bini kita tak boleh. Jangan awak lebih kurang. Ada nafkah. Duduk serumah boleh, jangan satu bilik. Kerana mahramnya yang tak ada auratnya ialah kita dengan isteri kita. Antara madu dengan madu ada aurat. Faham? Tak boleh nampak aurat. Faham lagi? Soalan seterusnya. Dua dan 3 hari bulan darah haid keluar. Kemudian 4 dan 6 darah haid berhenti. Kemudian keluar semula. Adakah dikira haid? Macam mana nak kira, Ustaz? Qada ke tidak solat itu? Ni muslimat tanya. Itulah suruh nikah dengan ustaz lampu. Tidak ada ayah-ayah tanya soalan gini. Tak? Dan lagi nak cedok tu. Ya, gurau tak gurau jadi ngatuk mata. Nak? Bila gurau jadi muka jadi senyum. Comel sikit, muka uduh dah. Nak? Dengar muslimat muslimin. Darah tubik 2 hari, tak tubik 2 hari. Tubik pula 2 hari, tak tubik 2 hari. Dengar baik-baik. Nah, contoh mudah je lah kita buat. Dengar 2 hari keluar, 2 hari berhenti, 2 hari keluar balik. Jadi semuanya berapa hari? 2 hari keluar, 2 hari berhenti, 2 hari lagi keluar. Berapa hari semua? 6 hari. Okey? 6 hari ini nak kira guana. Jawabnya 2 hari pertama adalah haid. Hari 2 hari yang akhir juga haid. Jelas lagi. 2 hari pertama haid, 2 hari yang akhir juga haid. Adapun 2 hari yang di tengah yang tak keluar darah, maka ada 2 pendapat ulama. Ni nak mengaji ni. Pendapat yang pertama rekah. Pendapat yang pertama hukumnya ialah haid, dikira haid tapi masa ketiadaan darah. Hukum seperti perempuan haid. Pendapat yang kedua suci. Maka mandi sah melakukan apa yang dilakukan oleh orang yang suci. Faham? Dua-dua pendapat ini mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi kita orang nak ikut penangan mana-mana silakan. Faham? Hari ketiga keempat tu nak ambil hukum haid tak apa, duduk saja nengung dak mayang. Faham? Nak ambil hukum semayang pun boleh, hukum sudah suci. Masih suci antara 2 haid. Okey?
Jelas. Soalan seterusnya, tengah mayang terfikir benda hak tak molek. Contoh terfikir perempuan. Benda haram. Mohon pencerahan. Baik. Dia tengah semayang, dia fikir perempuan. Batal tak semayang? Tak batal. Atau dia terfikir benda yang haram. Seperti dia benda dibayang orang puang lanjang tengok bayang. Alah bodoh. Hukumnya tak batal. Tetapi merawang fikiran seperti itu menyebabkan solat kan kita kurang. Tidak sempurna. Tujuan semayang akimi salata li zikri. Dirikan semayang supaya kamu ingat kepada Allah. Kerana kita di luar semayang sudah lupa Allah. Maka ingatlah 5 kali sehari. Ketika lainnya kita lupa. Betul tak? Tiba-tiba masa semayang mu ingat kopek pula. Ingat punggung kopuang, ingat pusat kopuang pula. Pada tak ada kerjaan. Ni dah dia dah blend. 2 hari lepas mana ni? Dia ni ni? 2 hari lepas tak? Apa kau tengah semayang ingat kemaluan isteri? Ada kerja apa? Nak? Berahi sangat. Tak kira mu ingat motosikal ke apa ke, semua tu lalai. Lalai yang menyebabkan semayang kamu jadi kurang. Jadi kecederaan. Takut-takut sikit saja dapat pahala, tak dapat langsung. Wallahualam. Tapi begitulah. Syaitan memang dia tak beri kita semayang. Tapi kita semayang juga, dia nak suruh kita lalai. Supaya tidak ada kualiti. Jadi baikilah kualiti itu. Apakah hukum ustaz tengah mengajar, Tok Imam duduk belakang ustaz? Dah apa? Dia sakit hati Tok Imam duduk belakang. Ni Tok Imam. Dia tanya selalu. JKK ni. Biar lain nak tanya. Jawabnya tak ada masalah. Kerana asal kaman kita ni tak jadi halaqah. Asal zaman Nabi dia bulat orang. Dia halaqah, orang duduk tengok. Kita ni duk tanya lagi. Seorang baru Tok Imam duduk tepi tu. Dia tanya dah. Kalau dia tanah Arab dia bulat tu. Faham? Halaqah tu makna bulatan. Tengah tu ada pengacara majlis. Tak ada masalah. Jangan naik atas meja ustaz dah. Apakah hukum kalau kita santau Perdana Menteri Israel? Dalam peperangan tak boleh melampau batas. Faham lagi? Tak boleh melakukan perkara yang haram. Contoh menelanjangkan musuh tak boleh. Walaupun dia membunuh kita. Menelanjangkan dia tak boleh kerana aurat. Faham lagi contoh? Hukumnya haram. Berat daripada itu boleh, iaitu menembak. Tembak mati, tikang mati, boleh. Hilang nyawa, tapi telanjangkan dia haram. Kerana bukan keperluan dalam peperangan. Ada pun menembak, meletup, tembak dengan peluru pandu, buat drop ni, buang bom, itu diperlukan dalam peperangan. Lepas tu dalam peperangan dengan Israel, dia sudah bunuh orang awam kita. Maka asalnya dalam peperangan haram bunuh orang awam. Haram Hamas tembak dari jauh dengan roket, jatuh ke tempat orang awam, haram. Tapi oleh kerana Israel buat, maka kita dibolehkan buat. Nampak? Dalil Allah kata famani tada alaikum. Barang siapa yang melampau batas ke atas kamu, fa'tada alai bimisli ma tada alaikum. Maka kamu boleh melampau batas sama seperti yang dia buat ke atas kamu. Jelas lagi? Itu ayat Quran. Asal tak boleh. Kita tak boleh tembak pasar. Tak boleh tembak kena orang awam dan tengah jalan raya pun kena tembak askar je lah. Tapi jika tembak orang awam kita, baru dibolehkan. Tapi dalam bab sihir tak boleh. Santau ini sihir. Orang sihir kita balas dengan sihir, tak boleh. Dia sihir, kita cari tukang sihir tak boleh.
Yang boleh kita balikkan sihir dia tu sendiri. Kita tidak guna sihir, kita guna solat hajat, kita guna doa agar sihir dia itu kembali ke diri dia sendiri. Faham tak lagi? Yang tak boleh dia guna sihir, kita sihir. Tak boleh, kerana sihir itu diharamkan syarak penggunaannya. Dah? Apa hukum menyebelahi Hizbullah? Hizbullah ini daripada firqah Syiah. Okey? Daripada Lebanon. Kita kena faham dulu. Ini ramai orang dia nak kritik Hamas dan sebagainya. Dia orang Malaysia je. Faham? Muka Melayu. Makan nasi lemak. Tapi dia nak hurai tentang perjuangan di Palestin. Tak pernah sabar langsung. Faham? Dia kata Hamas ini tak pandai berperang lah dan sebagainya. Tak, dia bukan jeneral perang. Dan kan kepimpinan Hamas ni dipuji dia beberapa orang bekas jeneral Rusia. Tak, cara bertempur orang Hamas ni, tenteranya hebat. Tak, jeneral Rusia bukan Korea. Jeneral 4 bintang dah ni. Nah. Sebab tentera Israel ini hebat juga strategi dia. Nah, tapi dikalahkan oleh tentera Hamas. Jangan kita pandai-pandai nak ulah Hamas. Nah, kerana kita tak layak nak ulah. Seperti mana orang Palestin tak layak nak ulah tentang masyarakat Melayu. Betul tak? Kerana kita lebih faham tentang masyarakat Melayu. Maka begitulah kita tak layak, kita lebih pandai daripada orang Palestin nak beri pengulasan. Faham? Kita ikut apa yang sampai kepada kita daripada umat Islam di sana. Faham? Soalan seterusnya sikit lagi. Apakah hukum buang sampah dan ganjarannya apabila kita niat ikhlas? Hukum pahala teruk sampah dia nak tahu. Bila kita buang sampah jadi bersih tak? Maka at-taharah ni nisful iman. Bersih itu tuntutan iman. Separuh tu maksudnya tuntutan, iaitu perintah agama supaya bersih. Dengan kebersihan itu kita melakukan perintah, dia menjadi ada perkara yang membaikkan kepada kehidupan. Faham tak lagi? Soalan seterusnya, bagi kalau kita buat benda yang baik, ada tak pahala? Ada. Walau kan misla zarrah. Nabi kata walaupun yang baik itu seumpama kuman. Mana kecil seperti kuman. Nah, Tok Kenali kalau dia berjalan, dia pegang sokat. Dia ada daun-daun kayu-kayu rating dia kuih. Supaya orang belakang tidak pijak. Jadi bersih kat dia lalu tu. Macam kita ke, dia lalu dengan motosikal, tengok ada kayu ke apa tengah jalan, berhenti kutip buang. Nah, supaya orang belakang tidak langgar. Kita memang kita nampak. Tayar lori ke apa kita nampak. Dah kalau orang belakang tak nampak, rebah tak? Rebah tak? Jadi kita berhenti ambil buang. Kita buat gitu. Tak. Kita elok je lah. Lik. Belakang mampus mau. Tu kita. Sebab tu kita tak boleh duduk di Palestin. Pasal kita plastising. Soalan seterusnya. Saya dapat duit tunggakan. Saya nak buat, saya seorang pakcik bernazar, saya dapat tunggakan, saya nak buat anak. Pak anak ni pula. Tak faham kita. Tak faham. Buat anak nazar pun. Soalan seterusnya sikit lagi. Masa bulan puasa terlepas saya order makanan online dari Foodpanda. Bila dah berbuka puasa saya cek makanan yang sampai bukan yang saya order. Boleh ke saya makan makanan itu? Boleh, dan ganti esokkannya. Okey, kita order nasi goreng telur mata se. Faham? Mana? Masa balik dari Dungun singgah Ngecang. Contoh, siapa Ngecang, kata nasi goreng telur mata se, buku. Kita dapat, balik Bukit Kandi. Siapa ada rumah Bukit Kandi, buka tengok telur 2. Kita kata telur se. Boleh makan? Ulama kata boleh. Tapi wajib kena ganti esok. Kalau kita nak pergi, kita kena kirim PT. Kenapa? Kalau kita nak pergi atau jauh, kalau kita taruh kosong, maka boleh makan. Okey? Esok kita lalu, kita tanya, khabar kemarin order 2,
Kalau ada nasi, telur mata tapi awak pergi buh 2. Faham? Kalau halal, nampak? Alhamdulillah lah. Betul tak? Dah kita tengok orang warung, serbang apa, dia kata tak ada masalah. 2 ya. Kena bayar. Dah nak kan ni. Kau pakai piah, kau kedeku. Ada orang gitu. Kira belaka. Soalan seterusnya, perempuan yang kematian suami tak patut hukum iddah. Patut 4 bulan 10 hari. Dia duduk kurung dalam rumah. Apakah hukum? Hukumnya berdosa. Jikalau kamu mati, kamu tu suami lah. Faham? Dan ada meninggalkan isteri, Allah kata. Wa yazaruna azwaja. Mati dan ada tinggal bini. Sebab kita ni akhirnya mati. Bini kita pun akan mati. Kalau kita mati, kita suami mati dulu. Orang molek bini kita mati dulu. Faham? Tapi kalau kita mati dulu. Faham? Wa yazaruna azwaja. Dan ada meninggalkan bini. Faham lagi? Yatarabbasna bi anfusihinna 4 asyhurin wa asyra. Wajib bini kita bereddah 4 bulan 10 hari. 4 bulan 120, capur 10, 130. Dengar tak muslimat? Apa benda 130? Ihdad. Kena ihdad berkabung dan iddah dan menghitung hari. 2 perkara. Pertama, bereddah, iaitu tidak berkahwin selama 4 bulan 10 hari. Yang kedua, berkabung. Maksud berkabung, duduk dalam keadaan bersedih kerana kehilangan nikmat bersuami. Maka diharamkan kita keluar ke sana kemari, diharamkan keluar berhibur, keluar bermain, diharamkan memakai wangi-wangian, memakai pakaian cantik dan make up dan sebagainya. Kerana situ menunjukkan orang yang gembira mati suami. Faham lagi? Tapi kan ada orang dah ikut dah ni. Dah boleh ada 3 minggu baru mati. 3 hari, 4 hari baru mati laki. Pasal malam dah. Bergedik bang jaga bakar. Faham lagi? Dah duduk buang tokai jagung tu. Ngongek. Dah. Itulah kau puang. Pegang kita. Terus kena ingat itu hukum tu Nabi tinggal pada kita. Man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid atau kama qala. Orang yang masih mempertahankan hukum aku ketika ramai umatku sudah rosak binasa tak pakai rawa dah, baginya 100 pahala mati syahid di Palestin. Puan kalau mati laki nangis 2 hari je. Hari ketiga, keempat beres lalu. Hukum beri sewa tanah. Orang kata tidak boleh. Tapak-tapak berniaga. Hukum beri sewa tanah tempat berniaga. Ada orang kata tak boleh. Boleh tak kita beri sewa tanah kita ke orang? Dah ada orang kata tak boleh. Kok mana tak boleh ni? Tanah orang. Kalau kita sewa rumah, boleh tak kita nak sewa ke orang? Boleh ya. Kalau kita sewa tanah orang, kita beri sewa ke orang pula? Boleh ya. Yang tak boleh, dia syarat. Saya sewakan tanah atau rumah saya ini kepada awak. Ya, dengan syarat awak tidak sewakan pada orang lain, baru tak boleh. Faham lagi? Faham? Tapi kalau kita sewa tanah orang 1,000 sebulan, kita beri sewa ke orang lain pula 1,500, boleh. Jelas lagi? Tapi kalau tuan dia kata syarat tak boleh sewa ke orang, tak apa. Kena taat syarat tadi. Faham tak? Baru tak boleh. Ada orang kata kita tak boleh panggil orang kafir. Tak boleh sebut kafir. Kita nak sebut apa Ustaz? Dengar baik-baik orang Bukit Kandip. Ramai salah faham. Dan dia masuk nak bercakap dah. Dia pun tak faham. Dia kena faham gini dulu. Panggil orang kafir dan sebut orang kafir. Kalau sebut orang kafir itu, memang ulama ijma' memang boleh sebut. Kerana itulah yang disebutkan oleh Allah. Qul ya ayyuhal kafirun. Katalah, sebutlah, hei orang-orang kafir. Itu sebut. Adapun panggil bukan sebut. Kita pergi rumah orang kafir, nak pinjam
Motosikal, kafir. Ini yang motor. Itu yang tak boleh. Faham lagi? Adapun kita menceritakan hal orang kafir, boleh ha. Sesungguhnya orang-orang kafir ini tempatnya di akhirat, di neraka. Adalah orang-orang kafir ini baik lagu mana pun banyak kebaikannya, tidak akan dapat balasan kebaikan itu di akhirat sana. Kita sebut orang kafir. Boleh Adapun kita nak panggil dia, panggil nama lah dia. Nak? Kena panggil nama. Takkan kafir, panggil nama. Biding. Meja Biding. Presiden mereka. Kan Biding nama. Bang. Puting. Banyak. Ada nama Puting. Puting botol susu. Jangan panggil kafir macam ni. Itu yang dilarang, jadi perbalahan. Faham? Ada pun menyebut kafir bolehlah. Kerana mereka itu orang-orang kafir. Neraka itu untuk orang-orang kafir. Yang menyembah berhala itu orang kafir. Maka musuh Nabi Muhammad itu kan orang kafir. Yang menyalih janji dengan Nabi Muhammad itu kan orang kafir. Faham? Boleh. Ataupun panggilan tu lain. Panggil depan muka dia. Tak? Soalan seterusnya sikit lagi. Kita berhenti 9.30. 9 minit lagi. Apakah amalan ketika ziarah kubur? Tidak ada amalan wajib ketika ziarah kubur. Yang sunat ada. Sampai di pintu kubur besar, Assalamualaikum ya ahlal kubur, wa inna insya'allahu bikum lahikun. Salam sejahtera atas kamu wahai penghuni kubur, insya-Allah kami dengan kamu akan bertemu juga nanti. Kamu masuk dulu, kami kediam. Faham? Sampai di kubur ayah kita pula, kata ulama sunat sekali lagi salam khusus untuk ayah. Assalamualaikum ya abi. Boleh gitu. Faham? Salam sejahtera atas kamu wahai bapakku. Nah. Yang kedua, hendaklah kita membaca ayat Quran ma tayassara minhu. Apa yang mudah. Tidak ada ulama wajibkan baca Yasin, tak ada ulama wajibkan baca Baqarah. Ma tayassara min. Apa yang mudah. Kita nak baca panjang boleh, baca pendek boleh, tak baca pun tak berdosa. Faham tak lagi? Kenapa kita baca Quran? Supaya turun rahmat. Di mana tempat dibacakan Quran, turun rahmat. Kita baca patah, turun rahmat patah. Kita baca dalam atas kepala lori, turun rahmat atas kepala lori. Kita baca Quran dalam masjid pejabat, turun rahmat di pejabat itu. Kita baca di kubur, turun rahmat di kubur. Sebab tu tak boleh kita baca Quran dalam jambang. Dilarang. Kerana tak munasabah malayali kubih, tak layak Quran ini dengan tempat buang najis. Okey. Kemudian kita berdoa. Untuk orang yang menjadi penghuni kubur. Doa yang terbaik ialah istighfar. Kerana Nabi pernah berkata kepada orang yang tanam orang mati, istaghfiru li akhikum hadza. Istighfar banyak-banyak kepada tuan kubur ini. Ya Allah ampunilah dia, ya Allah ampunilah dia. Contoh, ya Allah angkatlah kemurkaanmu daripada si fulan dan sebulan dan sebagainya. Faham? Kemudian kita beri salam ketika nak balik. Gitu. Ada jiru air apa tujuan? 3 sebab boleh jiru air. Tidak boleh lain pada 3 ini. Sebab yang pertama, baru tanam supaya tanahnya kemas. Kerana tanah kalau baru kambuh, jadi orang nak ziarah debu kali. Dia pun siram air. Macam orang siram air depan kedai tengah-tengah hari debu kan. Boleh kata ulama. Yang ketiga, sebab kita supaya hidup tumbuhan di atas kubur, mudah-mudahan dia bertasbih kepada Allah, nak turun rahmat, dapat tumpang ringankan azab di alam barzakh. 3 sebab. Jangan tujuan tiru. Apa tiru? Jadi sejuk ayah nak kubur. Apa ayah mu mandi junub dah ni. Kalau kita jiru supaya air itu siapa kena ke roh, tak betul tu. Tak ada ulama kata. Ngaruk dia. Faham? Atau hak ramainya buat apa jiru? Dia orang lain jiru, aku jiru tak. Lagi ni kan. Bila raya pergi kubur ayah. Awak air kau lah kendi jiru tak. Jiru anak. Sekendi bawa kau. Lapar berkobang kubur. Dah ngaji, dah berdoa jiru je.
Siap selfie ni. Oh, dia faham lagi. Terupun kubur lain dia. Kubur JKK. Ustaz dah ingat. Lama lagi. Gaya baru pergi. Dia ingat kubur ayah dia lah, kubur JKK. Lagi. Dia kata, tengok kau bawa air. Kan marah jiru. 3 sebab tadi. Hak lain, hak ayah mu dapat berteduh. Amalan dia ketika hidup. Dan sedekah kau. Kamu sedekah Fatihah, kamu sedekah ayat Quran, kamu sedekah zikir, insya-Allah. Kata Dr. Wahbah Zuhaili, yasilu sawabuha ilal mayyit sawa'un kana qariban aw ba'idan minhu. Akan sampai insya-Allah pahalanya kepada si mati, sama ada kamu duduk dekat dengan kubur atau kamu duduk jauh. Semuanya dengan izin Allah. Soalan seterusnya. Ambil air sembahyang dalam bilik air yang ada tandas, kadang-kadang tidak ada kain basahan. Bagaimana hukumnya? Terima kasih. Baik. Ambil air sembahyang telanjang. Tak pakai kain sahang. Hukumnya haram ambil wuduk telanjang di masjid. Dia ambil wuduk tepi tu telanjang ulak 3 orang. Jangan buat itu. Bodoh Taklah dalam tempat yang tertutup. Kalau dalam tempat yang tertutup, ada tak mata orang tengok? Itu kena faham. Aurat ni menapa? Aurat ni anggota badan yang wajib kita tutup dari mata manusia yang haram tengok. Dua syarat situ. Mata manusia, kemudian yang haram tengok. Kalau mata lain pada manusia, tak wajib tutup. Contoh binatang, wajib tak kita tutup dari binatang? Dia pergi kat kandang lembu, lapar kat kanan ni buat kat kanan dekat. Dia kalau lalang dia kat tinjuk. Lembu pun mari mama. Bodoh. Tapi dok lah dosa bodoh lah. Tinggi sendok kain tinjuk ke lembu gitu. Pasal apa? Pasal aurat wajib tutup dari mata manusia. Jadi kalau binatang tengok kita, bukan silap kita. Takut dia salah faham. Masuk dalam bilik air, buka zip, tak keluar yang ribet, nak cik, tubik mula. Tak apa? Ada cicuk tengok. Dia pun tubik mula. Cicuk dah apa? Biar dia tengok je dah. Itu wajib kita tutup dari mata manusia. Manusia pula yang haram tengok. Mata manusia yang tak haram tengok, tidak wajib tutup. Begitu pula. Siapa yang tak haram tengok kita? Isteri. Faham lagi? Suami. Sebab tu bila kita jawab nikah. Aku nikahkan akan nikah hijau bin biru. Dengan oren. Binti merah putih. Dengan mas kahwinnya RM1,000 tunai. Kita jawab, aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Sah tak? Sah lah pasal sebut nikahnya. Kalau aku terimalah dia jangan polok wak biri. Sah nikah. Bila sah nikah, bini kita rijah tu tadi haram. Sekarang sudah jadi halal. Sebelum akad nikah, auratnya haram tengok, haram pegang. Lepas akad nikah, tak ada haram pegang, tak ada haram tengok. Duduk saja nak tengok boleh tak? Duduk saja nak tengok aurat bini boleh tak? Boleh lah. Sebab kita sudah akad nikah. Lama mana? Halal kita tengok. Berapa tahun? Cik jawab. Selagi masih jadi suami isteri. Sampai mati lagi tak bercerai. Betul tak? Jangan fikir masa muda je. Tua dah, laki 78. Maklum 77. Boleh tak nak tengok? Boleh kan? Dah boleh. Wah, dah balik lagi. Nak dah haram, betul tak? Balik kan? Takkan berlaki. Dah tengok. Maklum pun buka kain. Meninggal dunia maklum lah. Mati maklum. Boleh saka. Allah lah yang buat ni. Soalan yang terakhir. Jadi terjawab dah kalau mu telanjang makruh kata setengah ulama. Bekas Mufti Besar Jakarta Kiai Al-Hazmi rahimahullahu taala mengatakan haram berwuduk telanjang. Adapun mandi junub harus. Kerana mandi junub perlukan kepada basuh anggota yang banyak.
Yang wuduk mungkin telanjang je apa cerita? Faham? Nak basuh muka, tangan, kaki apa buka kain. Tak molek sangat. Walaupun ada juga yang mengatakan makruh, sebaiknya pakai kain. Kalau lepas-lepas nak mana dah kita bodoh. Ha? Tadi tak comel sangat. Kita duduk ambil nunggih, duduk basuh muka je, tengoklah ciumin belakang. Macam lembu belakang. Dah, dia wuduk no. Dah wuduk sah tak? Wuduknya sah. Soalan yang terakhir tak larang. Letih dah. Selepas Nabi Isa membunuh Dajjal, adakah masih diterima taubat seorang yang pernah menjadi pengikut Dajjal? Dia kata, lepas Nabi Isa membunuh Dajjal, orang bertaubat boleh ke tak? Pintu taubat sentiasa terbuka, melainkan pada dua keadaan. Nah, ini pandangan jumhur ulama. Keadaan yang pertama ketika nyawa ada di halqum. Halqum ni tekuk lah. Ha? Orang kena langit lori, kau langit ada kereta, kita pergi kat dia bunyi tu panggil ghargharah. Masa tu nyawa duduk di halqum, nak tubik tu. Ha? Inna Allah yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir atau kama qala. Kata Nabi, Allah Taala menerima taubat seorang hamba selama gharghir, selama belum sampai di ghargharah. Bunyi. Dari sampai situ baru nak taubat, tak terima. Dan hadis yang kedua, inna Allah ta'ala yaqbalu taubatal abdi min qabli ayatul asyamsu min maghribiha atau kama qala. Sesungguhnya Allah Taala masih menerima taubat hamba-Nya selama belum terbit matahari dari sebelah jatuh. Kalau matahari belah jatuh dia baru naik kodok, tak terima dah. Nampak? Jadi dua keadaan. Satu, masa nazak nak mati, tak terima dah. Apa yang ada itulah. Kalau beriman, berimanlah. Kalau kufur, kufurlah. Alhamdulillah. Dan yang kedua, min qabli ayatul asyamsu min maghribiha, sebelum matahari terbit daripada pihak jatuhnya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kalau kita tak dapat banyak manfaat, kepahaman, sedikit tak apa dah untuk malam ini. Pada yang telah memberi sumbangan derma kepada masjid, pihak Masjid Bukit Kandi, dahulukan ucapan jutaan terima kasih. Semoga dipertemukan pada kali yang lain. Mohon maaf ada kekurangan berlaku. Allah manfa'na bima 'allamtana, 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna ilma, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.